Hi guys, I'm Zari Ismail from OK Let's Go Singapore. You're listening to Ricardo and Kenny, And the Faizal. #1 podcast in Sabah, Kinabalu Podcast. Baik, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Naim Shauki, The Celebrity Physiotherapist. Ya, beliau akan berada di Sabah selama 2 hari, 13 dan 14 Julai, 9 pagi hingga 6 petang untuk mempromosikan sesi terapi beliau yang akan diadakan nanti di Pejabat Pengurusan NH Travel Sabah, Cyber Square, Kota Kinabalu. Yep. Apa itu? Okey, jadi untuk mengetahui apa tu, untuk lebih details lagi, semua boleh follow media sosial Naim Shauki di TikTok ataupun Instagram, ataupun boleh terus saja Roger di 014 662 8232 ataupun 014 722 4273. Ya, kita pakis. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan saya Faizal. The #1 podcast in Sabah, Kinabalu Podcast. Legend. Ya, kita mempromosikan sekali lagi Naim Shauki. Tadi kami sudah cakap di CTA, so kamu dengar balik tu CTA lah. Ya. Dan ada posting-posting kami di Instagram dan juga di mana-mana sosial kami. By the way, untuk makluman semua, kita sudah mencapai 17,000. Satu kebanggaan lah, 17,000. Alhamdulillah. 17.1K di TikTok. Ada sebenarnya normal 17 kalau di TikTok. Di yang tidak normal yang 300K macam Naim Shauki punya lah. Tapi alhamdulillah lah, kita sudah macam itu. Yes. Coming soon 20K lah tu. Ya, betul. dan kita organik. Kita organik. Organik. Maksudnya yang lain tu tidak Well anyway, aku sangat teruja dengan kisah ini. Okey. Aku nak tahu kita boleh bahas ataupun tidak, kita boleh cerita ataupun tidak pasal Zayn Ryan punya isu. Oh man. Aku rasa TikToker lebih banyak sebab banyak dapat maklumat yang cepat. Sabar. Okay. Banyak maklumat yang cepat sampai di TikTok ini. Tetapi dalam masa yang sama banyak juga cepat sampai maklumat-maklumat yang berkemungkinan salah. Betul. Sebab orang dapat terus post, orang dapat terus buat konten terus post kan. Lepas tu macam-macam konten kita nak Banyak yang berlaku. Nah. Tapi dari segi kronologinya, sekarang ini sudah berputar tau. Dia kini ibu bapanya yang telah dikira macam di Syaki. Dan aku pun risau kalau kita bercakap ini nanti kita kena cancel dan kita boleh dipetik dan polis datang sama kita untuk bertanya sama kita. Tapi itu disclaimer. Itu jangan. Ya. Aku tidak mau. Jangan. Disclaimer, ini adalah pandangan kami dan juga yang kami baca yang mana keluar. Kami tidak buat sendirilah. So ini yang telah keluar di TikTok, yang hasil bacaan lah, hasil Instagram, bacaan lah. di tabloid dan juga editorial yang sudah cover ni cerita secara mungkin mendalam kan, tidak mendalam itu terpulang sama orang, tapi itu yang kami terkonsum lah. Betul, dan janganlah sunting tanpa mengetahui konten dalam ini lah. So begitulah. Jadi silakan. Okay. Ada yang mengatakan adalah terbaca-baca juga sumber-sumber itu tidak tahu sahih ke tidak. Orang bilang akan share. Tapi ialah ini yang kita mau ceritakan lah supaya kita sama-sama berfikir. Apabila berlaku itu, sekarang dia telah ibu bapa dia telah disyaki. So mengikut daripada laporan asal yang semasa mula-mula berlaku baru seminggu, laporan itu valid. Tapi selepas kemudian tu dia berubah menjadi berlainan, macam kesangsian sana lah. macam di cover juga. Sebab sudah beginilah cerita dia. Aku ni badan pihak berkuasa, for example. Aku sudah dapat ni report begini-gini. Lepas tu aku buat kajian menyeluruh berbulan-bulan aku jaga. Dalam aku investigate tu, tiba-tiba aku rasa something wrong, contoh kan. Tapi aku sudah terbawa dengan keadaan yang dorang tidak bersalah, for example. Dan kalau aku tidak teruskan perasaan itu, maka aku yang kena. Macam kau selama ni kau sudah tahu tapi kau diam-diam pula. Kau cover kan ni cerita. Contohlah. Kan? So aku tak tahu, aku tidak mau menyalahkan mana-mana. Apa pendapatan kau? Kau TikToker, kau faham? Kalau satu benda je, bila ibu bapa dong dipanggil sebab untuk ditahan reman tu kan. Masa tu kan saya baca je ada satu bekas polis dia bagi tahu, sebab dia bekas polis dia komen macam ni.
Sepanjang pengalaman saya berkhidmat sebagai seorang polis, lepas tu buat penyiasatan, bilang apabila orang yang disyaki tu akan diarahkan untuk melakukan lakonan semula, dia bilang dia adalah 99% bersalah. Yes. Dan pada masa yang sama, ibu Zain tu kan sudah disuruh buat satu kali lagi lakonan macam kejadian yang yang pernah berlaku tu. Jadi di sini kan kita dapat macam berubahkah yang dia buat sebelum dan selepas atau macam mana? ya biar betul adakah dia memang bersalah atau memang dia yang bunuh anak. Terus waktu fikir macam gitu guys. Sebab anak dia ni autism kan. Yes. Dan Okay, untuk first time lah aku cerita sini, aku ada anak autism. Okay. Saya tahu macam mana perangai anak autism ni. Dia punya perangai apabila datang tantrum dia, macam mana kamu sabar pun yang hilang. Okay. Jadi mungkin tidak mustahil dia punya mama tu kan, dia sudah hilang kesabaran. So, mungkin masa tu bila dia hilang sabar, syaitan masuk kan, dia asut. Ya, terus aku terbayang tu kan, satu lagi bila aku terbaca tu kan, biasa dijumpa mayat tu kan, dia baring macam yang dia tengah baring tidur bah. So aku terbayang saya punya anak bila dia tantrum kan, dia main, dia sudah kurang terkawal, lepas tu bila dia penat dia baring tidur tu kan, kau tengok anak aku dia penat baring macam gitu bah. Jadi bila aku cari balik gambar yang budak tu meninggal tu kan, dia macam baring macam kepenatan dok. Baring biasa gitu bah. Ada yang cakap begitu. Yang aku dapatan Pak aku pun begitu. Yang dia ni kesabaran sudah tidak dan juga kalau mengikut daripada laporan-laporan, ada dorang tercek di WhatsApp, ada yang WhatsApp yang mengelirukan sebelum-sebelumnya kan, dorang terdelete tapi tidak connecting bah. Sudah yang lama yang tengah-tengah tu terdelete begitu bah. Jadi maksudnya dorang dapat detect balik macam tu. Dorang bilang kenapa dia punya balasan ini rupanya ada di tengah-tengah tapi dorang sudah delete bah. So macam dangam dia punya balasan-balasan dia. Tidak. Ada yang cakap pergi kalau matilah kalau begitu. Ada yang ada dalam tu WhatsApp terkeluar begitu. Ya, aku dah baca boleh tu betul. Ya. Okay. So selepas itu dia spike balik ni apabila ibu bapa si grandparents si Zain ni pergi buat macam riot ataupun pergi menyokong anak dia yang dibicarakan lah. Dia bilang macam mana kamu boleh tuduh anak aku pula yang membunuh gini. Which is aku rasa ibu bapa dia mungkin tak tahu apa perkara sebenar. Aku dah tahu ataupun dorang tahu pun kita tak tahu juga. Susah mau cakap. Buat siapa yang tak mau protect anak sendiri kan? Betul. At the same time, tapi at the same time kita kena trust the system juga at the same time. Betul. Macam mana dorang bukan juga dorang bilang kosong-kosong mau buat kesiasatan. Polis Malaysia ni kan antara yang top ranking yang boleh selesaikan benda-benda susah macam gini. Betul. Kecuali sudah ada rekod yang bagus. Kecuali berkaitan dengan lah. Okay. Tapi kan yang saya fahami lah kan, setakat ni saya punya kolik, saya punya rakan-rakan sekerja pun betul-betul mesti cerita benda ni juga kan. Ya, mesti dia orang selalu ikut cerita ni. Jadi apa yang saya faham yang dia orang cerita saya, awal-awal tu kan masa ibu bapa yang Zain. arwah ni kesian ni. Nama dia Zain Ryan ni ada pergi balai polis untuk buat pengakuan. Okay. Jadi dia orang mengaku bersalah di sana. Itu yang saya dengar lah. Betulkan saya kalau saya salah. Ada buat pengakuan apa? Pengakuan yang dia salah begitu. Dia pada asalnya. Apa tu? Iya, ada. Dia bilang gitulah. Okay. Sekali lagi betulkan saya kalau saya salah. Takut. Saya takut. Ini benda ni fakta. Betul. Kan. So selepas itu bila dibicarakan pula, dia mengaku tidak bersalah pula masa di mahkamah. Ya. Ini aku terbaca juga. Ini terbaca juga kan. Sebab mungkin lah, I mean kan ada dia punya peguam bela dia juga. So ada. mungkin di sana ada pencaturan dia macam mana kah, ataupun memang pun tidak bersalah kah, kita tidak tahu. Sebab sekarang ni dia punya keputusan dia orang ni sedang di-charge atas kecuaian, kan. Betul. Menjaga anak. So dan dibebaskan atas apa ini? Bail. Dengan jaminan lah. Dengan jaminan lah. So kalau ikut betul, bila saya tengok di mana ni, M-Star ke mana saya lupa sudah, dia bilang sana kes sudah selesai. Tapi kalau kau baca betul-betul sebenarnya kes belum selesai. Sebab kalau didapati begitu sudah dengan charge kecuaian itu, dia akan disiasatkan lagi masih. Dan bila kecuaian itu ada sudah charge kecuaian tu kan, dibicarakan lagi. Akan dibicarakan lagi di bawah section homicide lah.
akan disiasatkan lagi ya. Sedang disiasatkan akan disiasatkan lagi. Dari segi kronologi dia, pertama sekali apabila dia orang macam disyak, dia punya lawyer terus lepas tangan tahu. Lawyer dia yang pegang lama yang akan bertarung tu lepas tangan. Lawyer siapa? Lawyer mama bapak ni lah. Mama Lepas tangan? Lepas tangan, dia lepas Itu tangan. tidak perlu waktu baca. Sekarang lawyer baru. Oh. Jadi sudah begitu pula, keluar lagi begini. Sekarang lepas tu grandparents dia pula kena syak lagi pula. Kira mengganggu perbicaraan begitu di luar mahkamah dan sebagainya. Dan dia orang fight. Kalau begitu dia orang fight. Aku pada asalnya begini, aku macam mustahil lah dari bapa kalau autism ke ataupun ada OKU ke yang sampai ke tahap itu. Aku pada asalnya begitu. Ya, betul-betul lah. Tapi bila aku ternampak ada lagi sumber-sumber begini, kasih nampak share-share Yang WhatsApp kau ya, cakap yang WhatsApp tu kan, aku pun macam mungkin tidak mustahil. Tidak mustahil. Ya. Zal, aku terus terang Zal, aku dah tahu anak kau autism, Zal. Tu baru saya Ini kau cakap for the first time. Kau baru dapat pastikan kan apa? If you don't mind sharing. Boleh, saya boleh sharing. Sebenarnya anak bungsu saya kan, yang sekarang si Rizky tu. Mula-mula tu masa dia lahir, mula-mula kami terperasan mata dia sebelah kiri. Itu pun kan bila yang perasan bukan kami dua, kakak aku. Sebab kakak aku ni kan dari dulu lagi dia memang sangat teliti pak. Bila dia pergi rumah kami dia cek, kenapa mata kiri dia tidak no respon dia cakap. Dia macam dah ikut moving. Jadi aku try macam tes kan no respon. Jadi itu kami cek, langsung doktor sudah cek semua, dia tidak sempurna tidak sempurna kejadian mata tu. I see. So lepas tu cek semua scan segala baik kan, sebab takut cancer, takut menembak sebelah. Tidak jugalah. Tapi memang tidak berfungsi. I see. Itu okey lah sudah, setelah kami terima lah yang itu. Lepas tu dia macam lambat dia punya bercakap. Mau bercakap tu kan tidak bercakap. Dia macam berapa umur sudah Rizky sekarang Zal? Sekarang tahun 1 sudah. Tahun 1 sudah. Dia bercakap kan yang sangat slow masa tu. 7 tahun lah sekarang. Ya, sekarang 7 tahun. Masa tu yang dia sepatutnya 3 tahun dia sudah boleh lancar bercakap. Masa dia umur 3 tahun kan dia bercakap tidak do. Dia respon kami kan dengan gitu je. Sanalah kami risau, jadi kami pergi cek semua, cek. Terus disahkan dia autism. Apa yang sebelum autism tu ada yang satu tu yang tantrum tu apa? Ada yang satu sebelum autism tu bukan juga. Itu ADHD. ADHD. Lepas tu itu masih lagi terapi lama-lama terapi kan bila tengok dia punya perubahan setiap tahun itu setiap bulan cek dia memang sebab dia punya gaya dia suka buat kerja sendiri. Dia suka susun benda yang contohnya dia akan susun satu benda lurus. OCD. Lepas tu dia tidak berkawan dengan abang-abang dia. Dia sendiri. Dia tidak mau orang sentuh dia. Tu. Jadi tapi alhamdulillah lepas bini aku ni kan dia tidak putus asa bah. Kami tidak putus asa, kami sentiasa bawa dia keluar. Sebab saya selalu bawa keluar anak-anak aku tu beriadah. Gitu. Sebelum ni kan dia tidak mau kongsi, dia tidak mau ada orang pegang barang dia. I see. Bercakap pun tidak, pegang pensel pun tidak dapat sebelum ni. Lepas dia sudah umur 5 tahun tu, perubahan dia sangat drastik. Dia sudah boleh bercakap sikit. Dia sudah boleh pegang pensel tu. Dia boleh respon sudah. Dia dengar sudah arahan. Cuma dia belum boleh macam pergi toilet semua dia tidak terpaksa kan diajar. Terus kami berfikir sama wife aku macam mana supaya dia sampai mau diantar pergi prasekolah kan. Macam mana supaya dia boleh kasih tahu yang dia mau berak kah, mau kencing semua tu. Jadi haus kah? Kakak kami bagi tahu dengan kakak dia kan. Kalau kamu dapat didik si Rizky ni dia pergi toilet bila dia mau pergi tandas, bila dia mau pergi tandas dia bagi tahu, dia boleh cuci sendiri. Kami bagi dia. Abang adik dia berusaha sampai dapat dia. Sampai anak aku ni kan pandai pakai baju sendiri, mandi sendiri, sudah autism ni. Mandi sendiri, berus gigi sendiri. Sampai dia tidak pakai pampers sudah. Tidak pakai pampers. Boleh tahan. Dia tidak pakai pampers sudah. Bila dia mau pergi toilet malam pun dia akan bangun, dia pergi toilet sendiri. Dia cuci sendiri, dia cebok sendiri. Itu satu. Tapi cabaran yang paling teruk lagi apabila dia pergi di prasekolah. Apa jadi sana? Ya Allah, bila pergi prasekolah dengan bagi tahu dengan cikgu tu. Di Masolok tu. Mula-mula cikgu tu, ya ibu, dia cakap mama Rizky. Macam kami takut terima, dia bilang. Tapi aku bilang kami berkeras je mengantar. Ada apa-apa, anything happen, kami bertanggung jawab saja. Kalau ada kecederaan, kami tanggung semua. Jadi kami hantar macam biasa. Minggu pertama tu kan tantrum kau dia?
Tantrum tidak ada, tapi dia Nombor tidak kawan. bergaul dengan kawan, dia main sendiri. Lepas tu dia memanjat. Okey. Dia memanjat grill tu. Okey. Dia pergi tandas, dia main di tandas main air. Okey. Wah. Aduh. Sekarang tahun 1. Sekarang tu satu. Dia pandai bercakap sudah sekarang? Sekarang clear sudah. Dia boleh cakap. Dia boleh cakap sama kau, dia boleh responsif. Boleh sudah. Bila yang aku sangat-sangat berterima kasih dengan prasekolah tu kan. Bila dia sudah bisa kan tu cikgu prasekolah masuk sangat-sangat selut lah. Okey. Sampai anak saya Yang bersabar lah. boleh berkawan dengan kawan-kawan. Ada kawan-kawan, okey. Dia tidak sudah gaduh kawan-kawan dia. Boleh tahan. Lepas tu yang paling best tu kan di kelas tu antara semua orang bukan aku bangga. Dia antara paling awal cepat membaca. Wow. Sekarang kalau kau sudah baca dia boleh baca clear. Tahun 1 autism. Sekarang ni sekarang tahun 1 dia boleh baca. Masa kau cek masa kau cek di doktor. Itu doktor cakap kau punya anak macam mana? Autism full ke? Mild autism ke? Dia cakap yang mild. Yang Pertengahan. pertengahan. Mild lah kan. mild. Pertengahan. Autism. Ada satu dia panggil, bukan mild dia panggil, entah apa lupa. Ada scientific term lah kan. Begitu. Oh wow. Cuma sekarang yang sekarang masalah dia anak aku ni, dia cepat bosan dalam kelas. Okey. Itu antara simptom dia lah. Dia sangat bosan di kelas dengan asal dia tidak mau buat kerja, tidak buat kerja. Okey. Tapi yang paling sedih tu kan, memang kami sudah tahu anak kami autism, tapi dia masih lagi doktor tu cakap 50-50 pak. Okey. Maksudnya dia masih prasekolah lagi. Dia masuk tahun 1. Jadi kami masih lagi tunggu yang dia punya surat Proper official, report. proper report yang menyatakan dia autism. Waktu tu dia masa prasekolah belum kami buat timnya cut lah. Okey. Sekali, tapi saya yakin memang sudah lah. Selepas tu akhirnya keluar result tu autism. Aku sudah terima. Bini pun sebenarnya sudah terima, tapi bila sudah keluar secara official Nampak tu sudah tulis. aku tengok si punya bini, si punya wife Down kan dia. dia. Cool, tapi aku buat dia je. Lepas tu sampai rumah tu kan, Dia aku tengok si punya perangai wife lain macam, tapi aku buat dia je. Aku macam biasa merokok, tengok movie. Padahal kau tahu sudah. Aku tahu sudah. Lepas aku masuk pergi office aku macam biasa diam. Dalam hati aku dalam 10 minutes, 15 minutes mesti dia datang, saya bilang. Tapi aku buat dia je. Tiba-tiba dia masuk. Breakdown Kenapa dia. saya bilang diam-diam. Terus dia peluk ya. Kenapa ni? Saya bilang terus tu dia peluk menangis. Breakdown. Aduh nah. Kenapa? Satu soalan dia lah. Kenapa bang? Kau dia bilang abang dia panggil abang macam tiada apa-apa respon pun dia bilang. Dia terus nangis. Begini saya bilang. Contohnya kalau kita sama-sama hancur macam gini menangis. Jadi siapa kasih tenang kita saya bilang. Betul. Jadi nampak muka aku begini tapi dalam kau tidak tahu saya bilang. Jadi antara kita doain kau down check and strong saya cakap. Betul. Kalau kita dua-dua down siapa jaga anak kita? Betul. Betul. Terus Ini dia jawab lagi, tapi contohnya lah kalau kita sudah mati siapa jaga anak kita? Weh saya bilang. Pasal itu jangan cakap saya bilang. Setiap manusia dilahirkan dengan ketentuan hidup dia, rezeki dia sendiri. Saya bilang. Lagi satu saya bilang, dia ada 2 orang abang 1 kakak pak saya bilang. Kalau kita sudah tiada abang dia 2 orang tu kakak dia 1 orang mesti jaga dia pak saya bilang. Jangan risau. Sama anak kita ini saya bilang satu yang cakap dia autism tapi kita tengok dia punya perubahan saya bilang dia boleh jaga diri dia. Dia boleh membaca saya bilang. Nanti kejap saya buat lauk satu lagi. Nanti saya ajar dia MMA saya bilang. Kata apa itu MMA? Itu sok tengok. Mixed martial arts. Gila kayaknya. So dia boleh protect diri dia sendiri. Sorry. Tahu pula aku. Why not Azal tengok. Baru dia cerita dengan kamu kan. Kau memang bro. Sebab tu doh yang kau nampak. Kau sekarang bro kau macam family man lah kau bilang kan. Ya. Sebab aku bawa anak aku keluar supaya dia biasa bergaul dengan orang sebenarnya. I see. Jap Zal. Yang tahun lalu masa hari terbuka tu, itu kan Rizky? Iya. Yang pakai spek tu kan? Iya. Alamak, dia nampak normal bagi saya lah. Dia nampak normal. Autism ni kita akan nampak normal doh. Bila kita tahu dia autism apabila dia cara bergaul. Okey. Lepas tu kadang-kadang yang paling autism ni dia tidak mau orang sentuh dia. Betul. Nasib anak aku ni dia boleh lagi macam itu. Okey, faham. Dia pandai salam semua, tiada masalah. Dia responsif. Kau tanya dia respon. Sekarang respon. Tapi dia suka soalan tanya soal yang berkali-kali. Okey. Contohnya baru-baru birthday saya kan. Apa sudah birthday? Ya sudah. Apa sudah birthday? Sudah. Apa kenapa birthday? Dia akan soal berkali-kali sampai dia puas. Okey. Kau jawab salah. Jawab je. Contohnya lah saya tengah ajar dia kan ABC. Kenapa ni begini? Kenapa yang satu lagi begini? Dia sudah tahu tapi dia akan tanya kau sampai kau sakit hati. Okey. Tapi kau lama kau sakit hati juga kan? Sakit hati juga. Tapi dia bertahan lah. Sakit. Tapi bila cara dia itu aku bawa dia bercerita lah. Kalau kau bawa dia bercerita, mula-mula dia akan ikut cerita. Kalau lasas dia swing dia buat cerita sendiri. Cerita dia sendiri lagi. Aku mau tanya kau Zal. Ini kepada apa kau mau nasihat kepada
orang-orang yang mungkin dia rasa in denial. Kebanyakan Betul, ibu bapa iya. dorang in denial, nampak macam mendak ini. Lambat sikit mungkin dia Susah slow menerima. learner, mungkin slow learner dorang cakap. Ya. Tapi sebenarnya autism ni perlu dirawat dengan pantas. Kalau kau tahu kau kena terus pergi doktor. Apa nasihat kau kepada orang yang in denial ni? Ibu parents yang in denial. Mula-mula dok, sejujurlah saya pun macam gitu juga. Kau punya in denial juga? Enggak apa ni? Tidak, tapi bila aku tengok Hari Demi Hari kan, terus aku pun buat research sendiri, cari sendiri kan. Sebab bini aku dia sudah berapa cari, dia buat aku buat dono aja pak. Jadi aku bila dong sendiri aku cari, cek kalau besok tengok, confirm lah ini saya bilang. So aku sudah ready. Lepas tu cara kedua lagi aku buat yang macam aku tidak kisah tapi sebenarnya kau kisah di dalam. Saya tidak mau nampak. Asal aku nampak saya punya wife kan dia punya risau kau. Jadi aku dalam hati aku baus aku jangan risau, biar dia risau sendirilah. Sebab aku tahu bila dia risau sendiri dia akan mengeluh sama aku, dia meluas sama aku, dia lepas sama aku. Jadi contohnya kalau dia mengeluh sama aku, dia lepas sama aku, tempo aku pun tekanan jauh pasal tu kan. Nanti kami akan gaduh. Jadi biar aku buat tidak kisah, biar dia yang bom sama aku, jadi aku cool, dia terima. Itu cara dia. Tapi kalau sebenarnya aku pun tekanan. Anak betul? Yalah. Yang saya risau dulu tu dok, dia tidak boleh pegang pensel. Okey. Ini umur berapa dia pegang pensel ni? Itu masa dia sudah 5 tahun. 4 tahun. Sebab dia tidak boleh pegang pensel. Dia bila dia pegang gini kan sangat susah. Lembut. Dia macam yang begitu. Umur bawah. Tapi sekarang okey, sudah boleh. Sekarang menulis tidak masalah. Tapi itulah saya bilang dia boleh bagi masa, bagi paling kuat lah dia bagi perhatian 10 minutes. Lepas tu dia mau buat benda lain sudah. Dia mau solok semua kenalan anak aku tu. Short attention span sekarang. Okey, next question aku, apa nasihat kau kepada yang ada anak begini? Yang ada anak macam gitu kan, satu benda, percaya kamu, asal siapa yang ada anak autism ni, dia sangat cepat belajar. Okey. Ya, contohnya kalau aku pandai English lah, aku clear lah bercakap English kan, confirm anak aku cakap English laju. Okey. Bayangkan, sekejap dia aku ajar membaca tu dia boleh baca sudah dok. Dia terkejut bang, aku pun sendiri terkejut bila aku ajar gini kan. Lepas tu tiba-tiba dia eja balik, dia dapat baca so, mungkin dia ingat saya bilang. Lepas tu aku keluar balik, ini apa dia baca ini dia bilang, dia tahu sudah. So saya pada anak tu first kamu make sure kamu ajar dia, dia memang sangat fast learner. Yang kedua, kamu kena terima kenyataan bahawa anak kamu ni jenis yang autism ni jenis yang dia tidak boleh bagi perhatian secara yang benda lama, ambil perhatian yang terlalu lama. Dia short span. Betul. Short attention span. Dan kedua lagi, bawa dia keluar, bawa dia berjalan supaya dia tidak takut bergaul dengan orang. Sebab bila macam autism dia akan takut bergaul dengan orang ni. Betul. Biar kau bawa dia jalan mana-mana, biar dia menangis semua tu layan je. Sama satu lagi, bila dia tantrum, kalau aku tengok bila dia tantrum sama marah tu kan, kasih bagi dia peluang dia marah sekejap. Apa dia buat kalau dia marah Zal? Anak kau? Dia berempas. Dulu paling teruk dua asal dia marah. Empas kepala. Sekarang kurang sudah. Sampai benjol-benjol itu. Sekarang tidak sudah. Kalau dia marah pun sikit-sikit je. Asal gitu kamu bagi dia kasih lepas dulu kejap, lepas tu kamu peluk dia. Peluk dia rapat-rapat biar dia bergerak. Marah, peluk dia, baru bawa apa dia mau. Kedua. Kalau maksud aku kira kau tu orang kuman dia tu parents kena ekstra sabar paling kena sabar lah, dan tahap dewa kena berusaha lah. Maksud aku macam kau suruh anak-anak kau kasihan kau bawa keluar apa semua, tak boleh in denial tu kena tolak tepi lah, kena tolak tepi. Kalau rasa sudah macam gitu tidak respon apa semua kan, cepat-cepat bawa lah doktor, pergilah, jangan in denial. Sama satu lagi kan, sepatutnya anak saya masuk PPK. Tapi bila saya jumpa guru-guru PPK tanya, lepas tu dia tanya macam mana anak kau? Semua selalu kena PPK ke? Tidak. Macam mana anak kau sekarang bang? Membaca menulis semua okey. Jangan hantar PPK dia bilang. I see. Kenapa? Sebab di PPK dia bilang akan mengikut yang suasana dia. Dia macam gitu, anak kau sudah boleh membaca, so tiba-tiba dia masuk sana tu dia akan ikut tu dia bilang. Sebab budak autism ni dia akan suka ikut kawan-kawan. Suasana. Jadi jangan dulu. Jadi sekarang ni aku bertahan dulu. Setakat ni okey lah, guru-guru masih okey dia. Sekarang ni okey. Okey juga, tapi bila dia sudah tidak mood di sekolah tu kan, sebab ada kakek paruh di sana, kakek paruh aku tolong jaga. Jadi kadang-kadang macam dia tidak dapat ikut belajar tu kan, dia malas sudah, akan call wife aku datang pergi sekolah, bawa keluar awal. Gitu. Kadang-kadang aku roja dong si Jan, dong si Zizi, kalau ada apa-apa
call terus nanti aku ambil ya. Saya bilang gitu lah. Itu kebaikan lah. Itulah kenapa saya berterima kasih betul dengan Guru Deski Mosolog tu lah. Oh, wow. I see. Wow. Ada satu part yang lawak. Anak aku ni kan dia sudah sunat bang. Okay. Sudah kami bawa sunat Awal, Okay. Lepas tu hari tu aku bawa dia pergi sekolah. Saudara kami. Sampai di sekolah tu dia pergi toilet. Jadi aku biar lah. Aku tengok dari jauh. Aku panggil budak-budak, kamu tolong jaga anak cikgu. Saya bilang, dong pergi ikut. Okay. Lepas tu dia keluar. Terkejut dong semua. Sebab anak aku keluar dia pakai keluar kan. Okay. Yang dong terkejut sebab dong napak tu burung tu. Terus aku Lolo. dalam hati aku tahu kenapa dong terkejut ni. Sebab keluar terus dong cikgu kenapa dia punya lain kami lain. Sebab anak cikgu sudah sunat kamu belum. Dong tengok bado gini. Ya. Kenapa lain? Dia tarik seluar tengok. Iya. Lepas tu dia tengok tu yang anak kau punya. Aduh. Kenapa lain? Wow, Zal, aku salut Zal, aku bagi kau, aku ucapkan aku doakan yang terbaik untuk kau. InsyaAllah. Bukan mudah untuk ini. Jangan bilang yang ada masalah autism dan sebagainya. Yang biasa pun yang jenis yang hyper pun kau bukan senang atur atau sama masalah pembelajaran. Dia bukan slow learner. Tapi di masa pembelajaran dia bukan autism, tapi dia yang memang tidak dapat belajar itu pun satu tekanan juga tu. Ya, dia short span dia sangat pendek. Dia boleh fokus dalam masa begini saja. Lepas tu dia mau fokus benda lain. Terus benda lain saja dia buat. So dia orang ni special. Special lah. Aku pun ada family juga pas sebenarnya. Saya ada cerita untuk itu juga sama ada kawan yang begitu juga. Ya. Tapi Zal, saya nak tahu sampai hari ini. Aku baru tahu ni, seriously. Jadi bro, gila lah kau ni. Kau memang. Aku sengaja nak cerita nanti sampai masuk cerita dengan orang lah saya bilang. Aku macam mau nangis dengar. Ya betul, aku terkejut tu, serius dalam duit. Sudah aku kena terima yang mata kau punya itu kan. Itu sudah tahu kan. So okay, saya mau clarify untuk diri saya sendiri lah. So maksud dia mata sebelah tu tidak, masa sebelah tu yang tidak berfungsi. So dia nampak pakai di sini. Dia one eye only. Oh my god. Sebelah kiri tidak okey. Ya. Itu lama sudah, Fazal dari kecil dia sudah macam dari kecil sudah Oh my god. Yang itu wifi aku tidak berapa tekanan bang itu, tapi bila yang dia tahu yang autism itu kan sana dia punya risau. Lepas tu dia terus tengok orang-orang semua macam mana autism ni kan, sampai dia pun risau lah. Well, beginilah aku in a very orang bilang very Islami kind of way atau dari segi religion ni. Anak ni satu anugerah. Betul. Rezeki. So kamu dah tahu apa yang dia boleh bagi kepada kamu, tidak kira dari segi apa segi, tapi rezeki yang really big lah. Anak ni satu anugerah. Betul. So aku ucapkan yang terbaik untuk Ozal. Thank you. Dan all the best man. Wow, aku memang lama sudah mau bawa orang yang ni kami sudah pernah bincang dengan producer. Bawa orang autism, ada anak autism. Yang ada anak istimewa. Ya. Lepas tu panggil kita cerita. So, kau punya kesedaran kan? Ya. Rupanya Zal. Wow. We got time kah? Masih ada masalah lagi? No time. Aku rasa terlebih sudah. You want to carry to the tempat lah. Okay, tempat lah. Saya ada cerita juga masalah ni. Tapi Zal, I have my respect for you, man. You got my respect, man. Yeah, man. Aduh. Jangan kalau gitu. Well, we're gonna take a short break. Of course, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Naim Shauki, the celebrity physiotherapist yang akan ke Sabah nanti. Yo, sup man? Dan Naim Shauki. Ya. Jadi bagian kau. Jadi bagian saya what's up y'all. So beliau akan berada di Sabah selama 2 hari pada 13 dan 14 Julai 9 pagi hingga 6 petang untuk mempromosikan sesi terapi beliau yang akan diadakan di Pejabat Pengurusan NH Travel Sabah Cyber Square Kota Kinabalu. Saya masih lagi affected tadi. Jadi follow social media Naim Shauki di TikTok ataupun Instagram untuk lebih tahu dia punya lebih detail lah. Ataupun boleh juga calling dia di 014-662-8232 ataupun 014-722-4273. Yes sir. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Hai, saya Felix Agus, penyampai Radio Kumpulan FM. Jangan lupa dengarkan terus Kinabalu Podcast, dan nombor 1 podcast di Sabah.